Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung Sains Tingkatan 5, Bab 2, Nutrisi dan Teknologi Makanan. Okey, rujuk buku teks muka surat 46. Okey, seterusnya kita terus ke muka surat 48. 2.1 Gizi seimbang dan nilai kalori. Jadi kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan gizi seimbang. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi 7 kelas makanan dalam kuantiti yang betul. Okey, seterusnya kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan 7 kelas makanan tu. Kita dah belajar yang ni, 7 kelas makanan. Yang pertama ialah karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, vitamin. Yang kelima, mineral. Yang keenam, serat atau fiber. Yang ketujuh ialah air. Seterusnya kita tengok malnutrisi. Apakah yang dimaksudkan dengan malnutrisi? Kekurangan atau lebihan mana-mana kelas makanan dan mengakibatkan masalah kesihatan. Okey, ini adalah contoh beberapa penyakit atau masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi. Okey, yang pertama ialah penyakit goiter. Penyakit goiter ni berpunca daripada kekurangan iodin. Okey, seterusnya scurvy. Scurvy ni disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Okey, seterusnya marasmus. Dia berpunca daripada kebanyakan nutrien. Okey, dan juga kurang kalori. Seterusnya kwashiorkor berpunca daripada kurang protein. Dan seterusnya riket. Riket punca dia kurang vitamin D. Sebenarnya ada lagi contoh-contoh lain malnutrisi. Contohnya penyakit beri-beri berpunca daripada kurang vitamin B. Okey, seterusnya rabun malam, kurang vitamin A dan juga anemia, kurang zat besi. Itu adalah antara contoh-contoh malnutrisi. Okey, seterusnya kita terus ke muka surat 49, konsep pinggan sihat Malaysia. Konsep pinggan sihat Malaysia ini diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Apa yang kamu perhatikan dalam satu pinggan ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Okey. Kita tengok 1/4 bahagian sini isi suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Maksudnya 1/4 iaitu bahagian sini adalah bahagian untuk karbohidrat. Kita tengok bahagian sebelah ni 1/4 juga isi suku pinggan dengan ikan atau sumber protein yang lain. Maksudnya bahagian 1/4 di sini adalah untuk protein. Dan isi separuh pinggan dengan buah dan sayur. Maksudnya di bahagian sini adalah untuk buah dan sayur. Okey, tengok apa yang perlu lagi dipraktikkan dalam pinggan sihat Malaysia. Makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan. Jika perlu, lebihkan pemakanan makanan berbijirin, kurangkan makanan bergoreng dan bersantan, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap.
Okey, untuk faham tentang nilai kalori, kamu kena faham konsep ni dulu ya. Okey, bila kita makan, makanan tu dioksidakan. Dan hasil pengoksidaan itu ialah tenaga dan karbon dioksida. Karbon dioksida ni kita bebaskan semula melalui hidung kita. Jadi, nilai kalori atau kita boleh sebut nilai tenaga ialah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan tu merujuk kepada makanan yang dimakan tu dioksidakan dengan lengkap. Okey, ini adalah radas untuk mengukur nilai kalori makanan. Ini radas ni boleh ditemui dalam makmal. Dan kita juga ada alat untuk mengukur terus nilai kalori. Alat ini kita panggil dia kalorimeter bomb. Okey. Okey, seterusnya unit bagi kalori. Unit bagi kalori, 1 kalori ni tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan lazimnya diukur dalam unit kalori atau CAL, kilokalori, kilokal, joule, J atau kilojoule. Okey, seterusnya kita tengok 1 kalori sama dengan 4.2 joule. Okey, jadi 1 kilokalori sama dengan 4.2 kilojoule. Okey, 1 kalori atau kita boleh tulis 1 kalori CAL. Okey, 1 kalori atau 1 CAL ini bersamaan dengan 4.2 joule. Okey. Okey, seterusnya tengok nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan protein. Ini boleh diukur dengan menggunakan kalorimeter bomb ni nah. Okey. Kelas makanan karbohidrat mempunyai 16.7 kilojoule per gram. Okey, ini menunjukkan bahawa nilai kalori karbohidrat ialah 16.7 kilojoule per gram. Okey, kalau untuk yang tak faham, tengok sini. Okey, ini menunjukkan 1 gram. Okey, maksudnya karbohidrat, 1 gram karbohidrat. Okey, 1 gram karbohidrat. 1 gram karbohidrat membebaskan 16.7 kilojoule tenaga. Okey. Okey, tengok ini gula. Gula mempunyai 100% karbohidrat. Ini gula 100% karbohidrat. Kemudian kamu minum air sirap manis. Okey. Kemudian kamu makan nasi. Dalam beras ada 76% karbohidrat. Kemudian ada sedikit lemak, ada sedikit protein dan juga sedikit air. Kau makan nasi dan juga air sirap. Berapa banyak karbohidrat yang telah masuk dalam badan. Okey. Kemudian tengok daging. Dalam daging ada banyak air, sedikit lemak dan juga sedikit protein. Tiada karbohidrat. Dalam minyak sawit 100% lemak. Okey. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 54. Okey, dalam muka surat 54 ni ditunjukkan kepada kita beberapa masalah kesihatan yang berpunca daripada amalan pemakanan yang tidak sihat. Dan amalan pemakanan ni biasa kita jumpa dalam kehidupan seharian kita. Okey, yang pertama masalah kesihatan iaitu masalah obesiti berpunca daripada mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang lama.
Kesan obesiti boleh meningkatkan risiko mengidap penyakit seperti diabetes mellitus, arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Seterusnya, kamu rujuk muka surat 54. Saya baca masalah kesihatan saja. Anoreksia nervosa iaitu seseorang yang tidak mau makan, dia tak mau makan kerana dia risau gemuk, dia takut gemuk. Okey, seterusnya arteriosklerosis, okey, di mana kolesterol termendak pada dinding arteri atau salur darah dia. Okey, seterusnya diabetes mellitus ialah kencing manis dan tekanan darah tinggi. Ini semua masalah kesihatan yang berpunca daripada pengambilan atau amalan makanan yang tidak sihat. Seterusnya kita tengok muka surat 55. Ini gambar di bawah ni menunjukkan kesan makanan segera dan makanan rapuh. Okey, dalam bahasa kampung, bahasa biasa kita panggil jajan. Gula berlebihan menyebabkan obesiti, kerosakan gigi dan juga peningkatan risiko awal pengidap diabetes mellitus pada usia muda. Kemudian pewarna, pemanis tiruan boleh menyebabkan kanser, kemandulan, diabetes mellitus dan kerosakan hati dan ginjal. Kemudian kita tengok ketiadaan kandungan yang berkhasiat menyebabkan malnutrisi. Kafein dalam minuman bergas dapat menyebabkan keadaan susah tidur, kerisauan dan ketagihan. Garam yang berlebihan menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan kerosakan ginjal. Okey, ada 6 faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Yang pertama ialah saiz badan. Kalau kamu nak tahu orang yang bersaiz badan lebih besar, dia perlukan lebih banyak tenaga atau kalori berbanding orang yang kurus kerana badannya mempunyai sel yang lebih banyak. Okey. Faktor kedua ialah faktor jantina. Lelaki mempunyai atau memerlukan tenaga atau kalori yang lebih banyak berbanding perempuan kerana kadar metabolisme lelaki lebih tinggi dan lelaki lebih aktif. Okey, seterusnya aktiviti fizikal di mana saya bagi contoh. Seorang pekerja binaan, dia memerlukan kalori atau tenaga yang lebih banyak berbanding seorang kerani kerana pekerja binaan melakukan aktiviti yang lebih berat. Okey, untuk keadaan kesihatan, faktor keadaan kesihatan, keperluan kalori individu yang sihat dengan individu yang sakit tak sama. Bagi individu yang sihat, keperluan kalorinya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dinyatakan seperti saiz badan, jantina, okey, dan faktor lain. Okey, seterusnya bagi individu yang sakit, keperluan kalorinya bergantung kepada jenis penyakit yang dihidapi. Contohnya, pesakit jantung dinasihatkan untuk mengurangkan pengambilan makanan berlemak. Okey. Seterusnya, faktor umur. Kanak-kanak yang sedang membesar dan sangat aktif memerlukan lebih tenaga berbanding orang tua. Seterusnya ialah faktor suhu persekitaran. Penduduk di kawasan beriklim sejuk memerlukan tenaga yang lebih banyak berbanding penduduk di kawasan beriklim panas. Sebab penduduk di kawasan beriklim sejuk ni dia memerlukan tenaga untuk mengekalkan suhu badan. Okey. Okey, itu saja untuk 2.1 gizi seimbang dan nilai kalori. Assalamualaikum.